Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 14 Februari bersama saya, Khadijah Faisal. Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah antara lokasi di dunia yang masih bebas jangkitan virus pembunuh COVID-19. Demikian kenyataan Imam Besar Masjidil Haram yang juga Presiden bagi Ketua-Ketua Hal Ehwal dua Masjid Suci, Sheikh Abdul Rahman As-Sudais. Menurut beliau, langkah yang diambil Arab Saudi dalam mencegah penularan virus berkenaan manifestasi kejayaan negara itu sekaligus menjadi contoh terbaik dalam pengurusan krisis dan bencana serta kawalan wabak dan jangkitan. As-Sudais menyatakan demikian dalam satu simposium bertajuk Usaha Arab Saudi dalam menyantuni jemaah dan pelawat ketika pandemik COVID-19 melanda. Menurut Imam Besar itu lagi, segala usaha yang dilihat membuahkan hasil itu berjaya dilakukan dengan segala kemampuan, kecekapan dan profesionalisme yang tinggi. Sementara itu, bercakap tentang status dua masjid yang masih bebas virus berkenaan, As-Sudais berkata pihaknya berdoa agar Allah memelihara kepimpinan negara itu yang telah melaksanakan pelbagai langkah bijaksana dalam memastikan dua masjid suci kekal bebas penyakit berjangkit berbahaya. Sebelum ini, ibadah haji musim lalu tidak merekodkan langsung sebarang jangkitan COVID-19 dalam kalangan jemaah. Begitu juga selepas pembukaan berperingkat jemaah umrah dari dalam dan luar negara sejak suku ke-4 tahun lalu. Pun begitu, Arab Saudi mengambil keputusan segera jika wujud ancaman-ancaman yang mengundang penularan virus berkenaan di sekitar Mekah dan Madinah. Ketika ini, dunia masih ternanti-nanti apakah kaedah yang akan digunapakai dalam melaksanakan ibadah haji tahun ini. Adakah masih sama sebagaimana musim lalu atau ada bezanya asalkan matlamat sifar kes COVID-19 dapat dicapai? Sama-sama kita nantikan. Sementara itu, sebahagian tempat di seluruh dunia masih mengenakan perintah berkurung ekoran peningkatan kes COVID-19 setempat. Di Britain, Perdana Menterinya Boris Johnson optimis negara itu akan mengumumkan kelonggaran perintah berkurung yang kini sedang berkuat kuasa. Ia selepas negara berkenaan menghampiri sasaran dalam usaha menyuntik vaksin COVID-19 ke atas kelompok yang diberi keutamaan berjumlah kira-kira 15 juta orang. Jelas Johnson, ketika ini jumlah jangkitan dan mereka yang dirawat menunjukkan tren pengurangan. Justru beliau optimis sasaran untuk melonggarkan perintah berkurung akan dapat dilaksanakan sekitar 22 Februari ini. Katanya pembukaan sekolah antara yang menjadi keutamaan kerajaannya. Malah Johnson menjangkakan 8 Mac depan sebagai tarikh pelajar-pelajar dapat kembali ke sekolah. On the 22nd, I'll be setting out more of the roadmap about the way forward, starting with schools. We very much hope on March the 8th. That's got to be the priority. Our children's education, our kids' education is the number one priority. But then working forwards to getting non-essential retail open as well. And then in due course, as and when we can, prudently and cautiously, of course, we want to be opening hospitality as well. Britain setakat ini telah menempah 60 juta dos vaksin COVID-19. Sementara itu, perintah berkurung juga sedang berkuat kuasa di Victoria sebagai langkah berjaga-jaga dalam mencegah gelombang ketiga COVID-19, terutama membabitkan varian baharu daripada United Kingdom yang mempunyai kebolehjangkitan yang tinggi. Semalam, jalan-jalan raya di Melbourne dan pinggir bandar itu hampir kosong dan lengang. Pun begitu, sedikit kelonggaran diberikan untuk pembelian barangan keperluan, 2 jam aktiviti senaman dan riadah serta perkara-perkara yang tidak boleh dibuat di rumah. Di sebalik perintah berkurung itu, kejohanan tenis terbuka Australia bagaimanapun tetap dilangsungkan, namun tanpa kehadiran penonton sepanjang kejohanan berlangsung sejak arahan dikeluarkan 12 Februari lepas. Tahun lalu, bandar ini merekodkan perintah berkurung paling ketat dan paling lama di dunia, iaitu selama 111 hari. Di Greece, ibu negara Athens turut menguatkuasa perintah berkurung sejak 11 Februari lalu selepas peningkatan mendadak kes COVID-19. Kedai-kedai, premis perkhidmatan dan sekolah
ditutup hingga hujung bulan ini. Situasi di hospital juga menghampiri paras maksimum dengan kemasukan pesakit setiap hari selain kapasiti unit rawatan rapi ICU yang mencecah 70% penggunaan di Bandar Athens. Bandar bersejarah ini pernah menguatkuasa perintah berkurung pada Mac 2020 selama 3 bulan. Ia disusuli pada November lalu dengan sebahagian aktiviti penting tidak dibenar beroperasi. Baik, global hijrah berehat seketika selepas ini. InsyaAllah 400,000 kanak-kanak Yaman diancam maut akibat kekurangan zat. Alhamdulillah masih bersama Globe Al-Hijrah. Malaysia perlu terus memberi sokongan secara umum dan moral kepada Palestin selepas Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Jumaat minggu lalu mengiktiraf Palestin sebagai pihak negara atau state party kepada Statute Rome. Menurut Ketua Bersama Pasukan Perundangan Mai Aqsa, Luqman Sharif Alias, ketika negara Arab lain dilihat kurang agresif dalam membantu perjuangan Palestin, Malaysia boleh memainkan peranannya melobi negara-negara Islam lain bagi sama-sama menyokong Palestin dalam mendepani proses perundangan itu. Malaysia boleh menyokong secara umum dan secara moral. Rakyat Palestin kini makin dipinggirkan oleh negara Arab dan sokongan kepada rakyat Palestin amatlah bermakna. Kedua, sebagai sebuah negara, Malaysia boleh melobi negara-negara Muslim yang lain khususnya untuk menyokong dan membantu usaha-usaha organisasi antarabangsa maupun tempatan yang mengemukakan bukti kepada ICC bagi melengkapkan siasatan pendakwa-pendakwa di ICC. Pihak Israel amatlah organize ataupun tersusun dan sudah tiba masanya kita menyusun langkah secara teratur. Jelas beliau lagi, ICC kini mempunyai bidang kuasa ke atas perlakuan jenayah yang berlaku di bumi Palestin, khususnya di Gaza dan Tebing Barat. Sehubungan itu, semua pihak diminta tampil mengemukakan bukti jika benar wujud pelanggaran undang-undang, malah pencabulan hak asasi ke atas rakyat Palestin oleh Israel. Dengan keputusan ini, pendakwa di ICC boleh terus melengkapkan siasatan mereka dan jika mereka berpuas hati dengan bukti-bukti yang ada, boleh membawa penjenayah ke muka pengadilan. Memetik kenyataan agensi Human Rights Watch, antara jenayah yang boleh dibicarakan di ICC adalah penempatan haram Zionis di Tebing Barat sejak lebih 50 tahun lalu serta serangan ke atas Gaza pada 2014 yang telah mengorbankan 1,500 nyawa orang awam. Kita singgah di Yaman seketika bagi melihat kesengsaraan yang entah bila akan berkesudahan. Kanak-kanak menjadi mangsa perang berdepan masalah kekurangan zat akibat daripada kemiskinan. Hospital-hospital dan pusat perubatan juga sekadar buat yang termampu untuk merawat pesakit kronik dalam kalangan kanak-kanak. Lebih membimbangkan, agensi-agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyifatkan malnutrisi yang dialami kanak-kanak di Yaman boleh menyebabkan kematian. Kanak-kanak perempuan ini berusia 13 tahun. Ahmadiyah Tahir namanya. Berat badannya hanya 11 kg disebabkan masalah malnutrisi teruk. Keluarganya tiada pilihan meminta derma orang ramai untuk menanggung kos perjalanan ke hospital yang memakan masa 2 hingga 3 hari. Lebih memilukan, situasi pesakit kecil ini memburuk apabila tiba di hospital dan doktor menjangkakan akan berlaku komplikasi apabila mereka tiba di hospital. Tidak makan dalam sehari lumrah buat keluarga ini. Di Hospital 70 di Sana'a, kanak-kanak hanya terbaring menunggu untuk dirawat. 4 agensi PBB mengesahkan penyakit kronik akibat malnutrisi yang dialami kanak-kanak Yaman boleh menyebabkan kematian sekurang-kurangnya 400,000 kanak-kanak di bawah usia 5 tahun. Yaman berdepan beberapa isu lain susulan penularan COVID-19. Bantuan organisasi antarabangsa banyak yang disekat
dan tertangguh. Begitu juga peningkatan harga minyak serta pertubuhan yang terpaksa menarik balik bantuan perubatan dan keperluan nutrisi asas dan bantuan makanan lebih-lebih lagi di zon konflik. Sementara itu, 2.3 juta kanak-kanak bawah 5 tahun dijangka berdepan malnutrisi teruk tahun ini. Mahmud Hussein adalah simbol kebebasan media di seluruh dunia. Namanya setiap hari berlegar-legar di saluran berita antarabangsa Al Jazeera, tidak kira di televisyen maupun portal beritanya. Berita pembebasannya selepas ditahan lebih 4 tahun di Mesir pasti disambut baik ramai. Keputusan membebaskan Mahmud itu dibuat setelah Mesir bersama beberapa negara teluk Arab Saudi, Bahrain dan Emirat Arab Bersatu UAE bersepakat memulihkan hubungan dengan Qatar, khususnya dalam aspek diplomatik, perdagangan dan pelancongan. Qatar pada 2017 dituduh menyokong keganasan sekaligus membuatkan negara-negara Arab berkenaan bertindak memutuskan hubungan dengannya. Mahmud ditahan pada 2016 sebaik tiba di Kahirah dari Doha untuk bercuti. Beliau ditangkap atas dakwaan menyebarkan berita palsu, menyertai kumpulan yang diharamkan serta menerima dana luar. Pun begitu, pembebasan Mahmud dikatakan ada syaratnya. Abang serta peguamnya memaklumkan Mahmud perlu melapor diri ke balai polis setiap minggu untuk beberapa jam. Sementara itu, pembebasan Mahmud disambut penuh hibah dan gembira oleh keluarga, saudara mara dan jiran tetangga di Kahirah. Orang kampung menyambutnya bagaikan wira dengan disambut dengan paluan gendang. Al Jazeera ketika memaklumkan pembebasan Mahmud menerusi rangkaian media sosialnya menjelaskan tidak ada mana-mana wartawan lain yang harus diperlakukan sebagaimana yang dialami kaki tangannya itu. Sebelum berpisah, kami doakan agar anda semua kekal selamat dengan amalan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan menjaga kebersihan diri sebaik mungkin. Moga-moga Allah mengangkat virus COVID-19 dari muka bumi ini. Sekian Globe Al Hijrah malam ini. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.